أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Suratul Fil. Surah Al-Fil, surah yang ke-105 daripada 114 surah bagi Al-Quranul Karim. Surah ni ialah surah yang ke-105 daripada tertib Al-Quran. Mula daripada Al-Fatihah, daripada surah Fatihah hingga sampai ke surah ni yang ke-105 dari jumlah surah Al-Quran 114 surah hingga sampai surah Qul a'udzu birabbin nas. Surah ini diturunkan di Mekah. Muqaddimah surah Al-Fil ni, surah ini diturunkan di Mekah, yakni semasa Nabi kita duduk di Mekah, belum hijrah pergi kepada Madinah. Dia panggil surah Makkiyah yang dibahasakan kepada Mekah. Kerana kalau turun lepas pada Nabi hijrah pergi pada Madinah, nama dia surah Madaniyah. Kadang-kadang satu surah terus turun di Mekah, Makkiyah. Dan kadang-kadang ayat dia ada surah panjang-panjang tu, ada ayat turun di Mekah gatik, ada ayat turun di Madinah gatik. Tapi oleh kerana kebanyakan ayat tu mari turun di Mekah, panggil ayat surah Makkiyah. Tapi ada juga seli Mekah Madinah tu, ada juga seli masuk dalam satu surah. Maka surah Al-Fil ni ialah surah yang dibahasakan kepada Mekah. Mengandungi 5 ayat. Dalam surah ni ada 5 ayat saja. Surah pendek lah, surah pendek. Dinamakan surah ni surah Al-Fil.
Geno boleh surah ni panggil surah Al-Fil. Gapo fil? Gajah. Nah, Al-Fil tu ialah gajah. Geno boleh surah ni panggil surah Al-Fil? Kerana pada keseluruhan surah ini Allah Ta'ala menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal angkatan tentera yang dipimpin oleh ketuanya yang berkenderaan gajah yang merumpuh masuk ke Mekah dengan tujuan hendak meruntuhkan Baitillah. Inilah dipanggil surah ni surah Fil, surah gajah. Kerana dalam surah ni boleh kata semua 5 ayat tu duk kecek ha gajah. Nah, duk ayat Allah Ta'ala cerita pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berlaku gajah ni, berlaku kisah gajah ni belum bangkit Nabi lagi, iaitu tahun lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Ta'ala cerita lepas pada dibangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi Rasul. Habis inilah kisah gajah ni. Nah, kisah yang diceritakan oleh Al-Quran kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan cerita ni masa berlaku tu Nabi tak tahu mana lagi, Nabi tak tahu. Nah, tapi lepas pada Nabi besar dah, Nabi jadi Rasul tu, Allah Ta'ala cerita kepada Nabi. Ini jadi kisah apa? Kisah yang nyata dalam Islam. Dalam dalam cerita yang dibawakan oleh ahli Islam ni adalah kisah yang nyata. Kerana Allah Ta'ala cerita. Adapun kalau bahasa tak ada cerita oleh Allah Ta'ala dan tak ada cerita oleh Rasulullah. Rasulullah tu memang dia ambil daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi kita kecek bukan daripada perasaan dia, daripada gamuk-gamuk dia dah. Nah, bukan tu dia cerita, dia gamuk, dia kira dah. Semua tu Nabi tak kecek daripada perasaan dia. Nah, malaikat wahyi yang diwahykan kepada dia. Kalau wahyi suruh ayat, nah, wahyi tahu ke dia, maka Nabi kita tabligh. Nabi kita menyampaikan. Dan Nabi kita ayat jadi syariat, jadi hukum. Walau benar tu belum pada bangkit. Kisah Bani Israel, kisah Nabi dulu-dulu ke apa. Apa boleh Nabi boleh cerita? Kerana Allah Ta'ala wahyi kepada dia. Nah, maka cerita ni adalah sebagai cerita yang yang diaku oleh Al-Quran ataupun yang diaku oleh sunnah Rasulullah SAW. Adapun cerita tak ada sebut oleh Nabi, tak ada sebut oleh Quran, maka itu tak boleh kita nak iktimak manalah. Supaya cerita ramai-ramai gitulah, supaya cerita orang royak gitu sajalah. Cerita ni kita kaji tengok, baca tengok, apa tak ada mari pada Rasulullah. Walau cerita orang-orang Arab, nah, dan tak ada mari daripada Quran, maka tu seperti cerita biasalah. Sungguh tak sungguh tu wallahu alam. Tapi supaya cerita gajah, nah, cerita Bani Israel, cerita rasul-rasul masa dulu, semuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita royak
kepada umat dia, sama ada wahyu tu melalui Al-Quran. Melalui Al-Quran ada sebut dalam Al-Quran ataupun wahyu yang tertentu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis kursi supaya gapo. Maka cerita gajah ni benda cerita yang gapo berlaku belum Nabi dibangkitkan jadi Rasulullah. Tapi Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi. Dan Allah Ta'ala turun satu surah yang dinamakan surah Al-Fil, surah gajah. Dan ada surah Quran tu hak nama binatang. Ada nama gapo? Nama benar dah, ada nama menate, ada nama masa. Supaya nama menate setengah daripadanya surah Fil ni. Surah Al-Fil ni nama binatang. Dan ada satu surah nama surah Al-Ankabut. Ankabut tu laba. Ada surah laba. Kerana ada cerita nak royak dalam surah tu kisah saril laba. Belai supaya dengan saril laba. Cerita Bani orang duk cayo rata-rata duk puja rata-rata. Duk buat karu-kare tak ada turut syariat Allah, syariat Rasulullah tu, supaya dengan saril laba. Gapo supaya ngapukak mulai. Tapi dia tepuh, dia gapo tak ada. Pedah gapo. Ada. Jadi dalam surah tu cerita laba, maka dinamakan surah Al-Ankabut. Ada. Maka dalam surah ni kita gajah. Tentera gajah mari nak mutuh Baitillahil Haram. Maka dinamakan surah ni surah Al-Fil. Tapi kita kena panggil surah Al-Fil jangan panggil surah gajah. Kerana surah ni tauqifiyah. Mari tertentu nama dia balas tu lah. Tak boleh nak panggil dengan terjemah dia. Walau kita tahu kata terjemah fil ni gajah, tapi jangan panggil surah gajah lah. Surah Al-Fil lah. Kerana pada keseluruhan surah ini, boleh kata semua surah ni ambil daripada ayat 1 sampai ayat 5, Allah Ta'ala menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal angkatan tentera. Satu angkatan tentera askar yang dipimpin oleh ketuanya. Yang dipimpin oleh ketua dia, tua tentera tani, yang berkenderaan gajah. Tentera tani dia mari nak serang Baitillahil Haram guna gapo kenderaan dia tu gajah. Mari nak serang Baitillah. Ia nak merumpuh masuk ke Mekah dengan tujuan hendak meruntuhkan Baitillahil Haram. Bila dia mari dengan gajah, pakai dia tentera ni dua biasa berkuda oleh masa dulu. Uta wak perang Jamal. Perang wak gapo kenderaan dia tu dengan uta. Ada dengan gapo dengan kuda. Cuba kita dengar dalam surah Wal Adiyati Dhabha tu dah. Kisah tentera saja. Dan hak kali ni tentera hak nak mai mutuh Baitillah ni, dia guna kenderaan dia gajah. Maka dalam surah ni nak ayat cerita tu.
Nah, lebih kurang walau tak panjang tu kena kembali kepada hadis Nabi. Kalau kita nak tahu kisah panjang tu, kena klik kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni dia ayat lebih panjang lagi. Ada. Maka tentera ni dia guna gajah sebagai kenderaan. Lepas tu Allah Ta'ala cerita dalam surah ni, maka dinamakan surah ni surah Al-Fil. Itu kisah dia, humi hujung dia belah tu. Tentera gajah ni mari serang Mekah, mari masuk Mekah dengan tujuan hendak meruntuhkan Baitillah, Kaabah. Tetapi akhirnya mereka telah dibinasakan oleh Allah sebelum mereka mencampaikan maksudnya. Dia mari nak serang Baitillah, nak mutuh Baitillah, tapi Allah Ta'ala membinasakan. Ni kisah lebih kurangnya begitulah. Dan Allah Ta'ala binasa belum sampai kepada maksud dia. Maksud dia nak mutuh Kaabah, tak boleh mutuh. Nah, tak boleh nak utuh Kaabah. Kerana tujuan dia nak mutuh tu, dia nak kerah orang giwa haji di negeri dia. Dia ada supaya setengah negeri tu buat Baitillah, tak kena pergi Mekah dah. Lani pun ada duk main biasa tu kerana nak musakkan Islam. Buat benda serupa dengan Islam, tapi Baitillah ni dia kena sah di situ ya. Di Mekah tu ya. Tak boleh kita nak pindah pergi ke lain, dan tak boleh kita nak buat ibadat Baitillah hak lain. Walau buat molek lebih pada tu lagi. Tiada setengah negeri hak duk lawan Islam ataupun duk nak kena Islam, dia buat juga Baitillah. Lepas tu dia kerah orang-orang yang tak boleh pergi ke Mekah tu pergi buat haji di Baitillah hak dia buat. Maka semua tu tak jadi. Tidak diterima oleh Allah SWT. Hak pasal sah kena sah. Buat Baitillah ni tak boleh nak buat banyak-banyak. Sejik tak apa. Sejik kita nak buat kapun tu, kapun ni, negeri tu, negeri tak apa. Tapi masjid jemaat mengikut pendapat ulama tak boleh juga nak buat 2-3 dalam satu kampung. Dalam satu kampung nak buat 2 masjid untuk sembahyang Jumaat. Kerana apa? Nak pun jadi sah juga. Tapi masjid berjemaah tu tak apa. Nak buat bucu tu, bucu ni, nampak perlu buat, buat. Tapi jadi masjid jemaah. Ya, masjid tu ada masjid jami' untuk buat Jumaat. Dan ada masjid jamaah dan untuk sembahyang berjemaah. Lepas tu tak apalah. Buat dalam Kedah ada kawasan mana orang ramai-ramai, kita buat satu tempat berjemaah. Lepas tu tak ada hal. Tapi masjid jemaah dalam satu kampung kena buat satu masjid. Baitillah ni dalam sedunia ni kena sah. Tiba-tiba ada tentera bergajah ni, ketua dia tu jawab satu Baitillah di negeri dia, nak orang Arab semua dan orang-orang hak buat haji tu dia buat haji di negeri dia. Bila gapo dia buat Baitillah, orang tak pergi manalah, orang tak terima lah. Bila orang tak terima, dia fikir main nak mutuhkan Baitillah di Mekah, nak tinggal Baitillah hak dia buat, Kaabah hak dia buat. Maka bila dia mari nak mutuh, tak ada mutuh dah. Tak ada hasil dah lah, tak berjaya lah hak dia buat. Mari nak mutuh, guna kenderaan dia gajah. Maka inilah nama surah ni, surah Al-Fil. Ada nama surah ni surah Al-Fil. Maka kisah ni kita tahu lah. Budak-budak tadika pun biasa dengar lah. Kerana pada tahun tu juga dilahirkan Nabi SAW. Pada tahun tu betul lah. Dan lek gajah pun bukan kata dia sengaja kerana lahir Nabi, dan lek lahir pun bukan kata tahun ni gajah maka lahir
Ada kebetulan susunnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada tahun tu juga lahir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Habis ni kisah ni dah banyak kita biasa dengar sangat. Dah kisah ada. Gapo kisah Al-Fil. Bila lahir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada tahun ni? Nah, orang panggil tahun lahir Nabi tu tahun gajah. Tu lah. Boleh panggil tahun gajah. Supaya zaman dulu beranak bila? Tahun Bahsa. Ada tak? Habis? Dah, orang panggil tahun Bahsa. Kerana apa? Kerana tahun Bahsa tu betul ada orang beranak tahun Bahsa. Ada setengah tahun musuh Jepun. Dia ni beranak tahun musuh Jepun. Tahun mana? Tahun musuh Jepun. Orang tahu belaka tahun musuh Jepun, tahun tu. Maka dia lahir pada tu. Tak. Lepas tu ke dia ni dia tak panggil tahun tu dah. Tak ukur dengan benda yang berlaku pada tahun. Maka tahun Akor tahun 2500 27 tahun 2500 ada satu mengikut aku. Dah. Ani gapo? Sebab boleh nama surah ni surah Al-Fil. Dah, surah Al-Fil. Surah Quran tu dia tak serupa dah. Ambil di awal dengan sampai akhir tu ada nama dia. Surah Nisa surah perempuan. Tapi surah Rijal tak ada dah. Orang jantan ni tak ada nama surah Quran. Tapi orang betina ada. Debel dia lah di situ tu. Nah, ada surah Quran nama surah Nisa. Ada surah Ibrahim tu nama Nabi. Surah Ibrahim ada. Surah Muhammad ada. Apa? Surah Maryam. Tu nama ke? Nah, nama surah Maryam. Hani ialah sebab boleh dinamu ataupun munasabah dinamukan. Nama surah ni tauqifiyah. Nah, tauqifiyah maknanya mari dari asal jugalah, mari daripada susunan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga susun surah tu. Nah, dalam tertib surah Al-Quran, ambil kena tak Fatihah, lepas tu Alif Lam Mim, lepas tu Baqarah ke apa mari tu pun tauqifiyah. Mari daripada wahyu ajar daripada Jibril, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh nak susun sendirilah. Bilangnya pun sepatutnya tak bilangnya ayat, bilangnya surah, semua tauqifiyah. Tapi ada satu kumpulan anak khanak Islam tu dia buat tashkik. Dia jadi orang Islam tu syak terhadap Quran. Dia kata Quran 30 juzuk. Quran 114 surah tu tak cukup lagi tu, ada lagi tu. Hani gua panggil tane perasaan orang mukmin rasa syak terhadap Al-Quran. Kita pun dah dengar tu ada lagi apa Quran tu? Punah dah lah. Rusak dah lah iman kita. Sedangkan Quran banyak ni lah. Nah, Quran wajib kita iman banyak ni. Nah, tapi dia jadi syok. Atau ada Quran lagi nanti turun sekali dengan Imam Mahdi. Quran tu susuk leh. Tengah-tengah sahabat Nabi ke apa. Maka orang panggil timbul tani perasaan syok. Kerana dalam Islam kita tu la raiba fihi. Ya tidak ada perasaan syok sikit habis. Semua ajaran Rasulullah, ajaran Allah Ta'ala, jangan bisa apa syak. Kalau dia syak tu tak sah dah iman dia. Pilih pun tak sah. Pilih setengah, orang rasa setuju, iman. Orang rasa tak setuju, tak iman. Tu pun tak sah juga iman dia. Kena semua. Dari awal sampai akhir, walau titik sute, hak Quran ayat. Nah, walau lafaz, huruf, sehuruf hak Quran mari pada Quran, kita jangan syak dan wajib kita iman. Tapi orang yang nak kena Islam tu dia buat
Kalau di dalam sejarah Nabi, dalam gaponya isi benda-benda hok bahau masuk dalam apa tu timbul masalah lalu. Kau ni kata sungguh ke? Kau ni tu tak sungguh kan? Jadi tak apa dah. Dia kena tu tahu balas tu tak apa dah. Nah, rusak dah Islam. Dah. Maka beginilah kita kena tahu dari awal dan kita tahu hak sungguh. Jangan tahu hak tak sungguh. Kalau kita dah tahu hak tak sungguh, payahlah nak kikih. Dan kita tahu orang yang dulu dah tahu masa kedua, tahu pedai Saidina Ali dah. Kilat tu cahaya pedai tu. Payah dah nak kikih tu baik. Begitu juga khurafat, karuk-karuk, kita dongeng, kita bahau, duk masuk dalam agama tu banyak. Cerita Nabi tu banyak. Sejarah Rasulullah tu duk masuk. Ada paham yang bukan daripada ajaran Islam. Apa kita pakai, kita dengar, kita duk baca walah tu, kita duk tahu walah tu, mula orang nak membaiki payah selalu. Tak apa. Seteru Islam tu boleh walah tu, tak apa dah. Dia nak kena Islam tu boleh walah tu. Tahu seteru paling besar sekali ialah syaitan. Syaitan nak kena Islam tu walah tu tak apa. Bini kita kena gapo bergantung dengan kisah yang sebenar ni, supaya kisah Alfi ni tak ada. Tak ada apalah kerana ada catat dalam Al-Quranil Karim. Ni asal sebab boleh nama surah ni surah Al-Fil. Lepas tu hadis ada lagi lah. Dia sarah panjang lagi. Apa yang berlaku terhadap Al-Fil tu dah. Inti sari kandungan surah ni menyatakan akibat buruk orang yang hendak merosakkan sesuatu yang mulia di sisi Allah. Maka dalam surah ni Allah Ta'ala nawaya akibat buruk sangatlah pada orang yang kita duk fikir nak merosakkan suatu yang amat mulia di sisi Allah. Gapo maksud suatu yang amat mulia di dalam surah? Ialah Baitillah. Mari nak kena Baitillah tu suatu yang mulia di sisi Allah. Tapi dia fikir nak merosakkan. Maka akibat buruklah Tuhan berjatuh di atas dia di dunia lagi. Di akhirat tu berganda-ganda lagi. Bini jangan fikir nak kena benda molek. Benda yang baik di sisi Allah. Benda yang diredha Allah Ta'ala jangan siapa fikir. Kalau fikir balah ni lah. Balah benda yang berlaku kepada Ashabul Fil. Jadi bila orang-orang kafir tu duk kena duk karu pada ajaran Islam dah, puak musyrikun duk kata duk tuduh pada Islam, Tuhan tu ayat kata, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Adakah tidak melihat oleh engkau apa yang Allah Ta'ala buat terhadap ashabul fil? Boleh cuba baca. Jadi ayat, semua ayat tu Tuhan suruh Nabi kita baca kepada manusia, pada umat dia. Puak kafir, puak apa duk kata, duk cuca, duk kena Islam, duk tuduh Islam dengan perbuatan perkataan apa. Cuba tak tahu ke bagaimana Allah Ta'ala buat pada ashabul fil. Boleh duk cari agak sebab itulah. Boleh duk puak Muhammad ni duk cari agak lagi, tak tengok ke Allah Ta'ala buat. Tak tahu ke Allah Ta'ala buat terhadap ashabul fil. Ashabul fil tu buku tu. Buku nak kena benar molek. Buku nak kena suatu yang mulia di sisi Allah. Baitillah tu. Akhirnya malah ada. Allah Ta'ala binasakan. Walau dia ada gajah, kuat setara gajah, setara gapo, Allah Ta'ala boleh. Datang puak Muhammad duk cari agak lagi. Cuba ambil pengajaran dia. Ni gapo dalam surah ni menyatakan akibat buruk orang yang hendak merosakkan sesuatu yang mulia di sisi Allah.
Bini kita kalau hok ajaran Allah, kita jangan mengejek-ngejek, jangan duk menganyi mai, jangan duk kena. Dah, kerana gapo benda tu daripada ajaran Allah SWT. Hukum Allah Taala, hukum bersebutullah. Nah, orang-orang hukum haram halal gapo, jangan kita nak. Lebih-lebih lagi gapo ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah ataupun pengajaran daripada Al-Quran. Orang tu Quran ayat lah ni. Kita buat main-main. Maka tak tengok ke Ashabul Fil tu Tuhan membinasa dia dengan sebab dia nak kena Baitillah. Tak boleh kita ambil pengajaran daripada dia. Ini di antara intisari kanunnya surah. Dan juga menjadi pengajaran kepada sesiapa yang menaruh ingatan buruk terhadap makhluk yang dipelihara kehormatannya dan keselamatannya. Dalam surah ni juga ada pengajaran kepada siapa yang menaruh ingatan buruk terhadap makhluk yang dipelihara kehormatannya, iaitulah Baitillah, supaya Baitillah. Orang pakak jaga belaka, orang pakak sanjung belaka, mulia belaka, data dia niat buruk. Gi fikir nak musak, gi fikir nak mutuh Baitillah. Maka tengoklah Allah Taala wijadi walah mana. Ni sebagai pengajaran. Bini kalau benar sakut paut dengan agama, kita kena bantu, kita kena sokong, kena gapo. Jangan kita fikir tak molek. Walau tuai dia tu kita tak kenal pun, tapi kalau hak sebut agama, kita kena hormat, kita kena gapo membesar sanjung kepada dia. Kalau tak jadi, tak buat balas tu, supalah dengan Ashabul Fil. Ni pengajaran. Boleh kita ambil fikir. Ada menjadi pengajaran pada sesiapa yang menaruh ingatan buruk terhadap makhluk yang dipeliharakan kehormatannya seperti Baitullahil Haram dan keselamatan. Ya, seperti masjid. Masjid ni bawah supaya bawah sangkat hak Baitullahil Haram lah, dah hak besar sekali tempat ibadat ialah Baitullahil Haram. Lepas tu mari halo mai kok masjid kok gapo. Mula-mula masjid Haram Mekah nombor 1. Lepas tu masjid Madinah. Lepas tu masjid Aqsa. Lepas tu masjid Quba ada sebut kelebihan dia. Ni masjid-masjid yang dihormat. Lepas tu masjid tempat orang semaya ramai. Lepas tu masjid apa? Masjid Jami'. Masjid orang semaya Jumaat. Lepas tu orang mari masjid semaya Jumaat. Kau halo. Semua ni benda yang wajib kita jaga. Nah, siapa bina masjid pada dunia, Allah Ta'ala bina rumah di akhirat. Nah, di dalam syurga. Kelebihan dia. Wa amal di masjid Mekah lebih baik pada masjid Madinah. Wa amal di masjid Madinah lebih baik pada masjid Aqsa. Dan siapa-siapa pergi gapo tubik daripada rumah pergi masjid Quba pahala pergi. Ni kelebihan belaka. Tapi orang nak kena Islam dia nak buruk tu. Supaya Abraham nak mutuh Baitillah. Orang nak kena Islam pun lah ni kita dengar sangat banyak orang nak kena duk puduh Mekah, puduh Madinah, Aqsa tu siapa pawi orang masuk tu nyata-nyata dah. Kalau bak kecek duk puduh masjid Mekah dah. Masjid duk puduh orang Mekah dah juga. Ni semua fikiran nak kena supaya Abraham dah nak kena Baitillah. Wah kita berpuasa tawa, kadang-kadang tak ada berasa harga mana. Kerana apa duk isi fikiran nak kena. Madinah dah. Padahal Madinah tu tempat hijrah Rasulullah. Lani pun ada Rasulullah di situ, kubur Rasulullah.
Tapi ada orang nak kena duk puduh Madinah. Nah, ada pun di Palestin, di Aqsa tu nyata-nyata. Maka kita orang Islam, walau Nabi itu suruh cerita kepada gapo, siapa usaha boleh mati di Madinah, usahalah boleh mati di Madinah lebih baik. Nah, ataupun ada kelebihan. Siapa tangga tu? Datang buat kita. Duk dengar orang-orang seteru Islam duk puduh. Tengok siapa buat contoh, tak buat contoh kepada Madinah Rasulullah. Tak buat contoh kepada Mekah Rasulullah. Ada setengah orang tu dia amal banyak ke apa. Dia tu orang tengok di Vietnam buat juga. Penuh orang suluh ramah penuh. Dia buat contoh tak buat contoh kepada Mekah Madinah. Dia contoh kepada apa tempat-tempat yang tidak dihormati oleh Islam. Kadang-kadang ambil buat ajaran agama, ada dia ambil ke tempat-tempat hak duk gapo tak betul dengan al-Islam. Lepas tu hak Islam Mekah Madinah kita cari tempat, cari gapo benda tak molek gitu letak kepada Mekah Madinah. Ada. Maka Abrahah dia fikir betul. Dia fikir dia dengki biasa ni, dia pisah nak berjatuh Baitillahil Haram. Hingga sampai cerita dia nak pergi sodok, nak pergi putus Baitullah tu saya tinggal walau asas. Tu saya apa? Oh, kalau Tuhan tak jaga tak ada Baitullah. Kerana dia pergi dengan gajah dah. Gajah tak ada arah dah lah pada masa tu. Tapi Allah Ta'ala jaga. Nah, Allah Ta'ala jaga. Tak boleh buat gapo sekarang apa. Dah. Terdengarlah nanti dengar dalam kisah dalam surah Al-Fil. Ini di antara isi kanunnya yang Allah Ta'ala akan cerita di dalam surah Al-Fil. Dan dalam surah ni menjadi pengajaran kepada sesiapa yang menaruh ingatan buruk dan duk cerita nak buat tak molek terhadap makhluk yang dipelihara kehormatannya dan keselamatannya daripada Allah. Dan orang cerita tak molek, niat tak molek pada benda molek, jadi balah ni. Ni ialah di antara isi kandungan surah Al-Fil. Mudah-mudahan kita boleh boleh baca, kita duk baca semua dah surah tu, tapi boleh ambil pengajaran dan boleh faham isi kandungan bagaimana Allah Ta'ala nak ajar kita, nak nasihat kita, nak peringatan kepada kita supaya kita boleh hidup mengikut apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.